أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابة رسول الله كلهم أجمعين أما بعد فقالوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pengurusi serta di jawatan kuasa masjid, Datuk-datuk Al-Fadhil Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, pimpinan setampek, serta penduduk, ahli-ahli qaryah, ahli-ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah taala lapangkan kita, sihatkan kita dan bagi izin untuk kita sama-sama hadir menunaikan salat fardu maghrib berjamaah. Dan alhamdulillah Allah taala beri kelapangan untuk kita hadir dalam majlis ilmu. Kita sama-sama berharap dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar majlis kita adalah majlis yang diberkati. Dan kita mengharapkan kita yang ada dalam majlis ini dan kawan-kawan yang menonton live streaming mudah-mudahan mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Hadirin dan hadirat, dah 2-3 kali nama saya murasyah ke masjid ni nak datang, tapi ada aral yang menghalang. Alhamdulillah hari ini kali ketiga rasa Allah Ta'ala bagi kelapangan untuk saya datang. Dan datang saya ke sini bukan nak mengajar tuan-tuan, cuma sekadar kita share, kongsi. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi dan sharekan bersama akan mendapat keberkatan juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tu, sebab pertama kali saya datang sini, walaupun mungkin dah ada yang pernah nampak saya kat sini, saya biasa kat sini. Sejak sekolah menengah rendah hari, saya dah ada kat surau Taman Datuk Wan tu bersama-sama Haji Makno tu, toke apa? Mas Bukti, iaitu almarhum Ruslan Kasim, sama-sama mesyuarat ke surau Taman Datuk Wan menubuhkan Persatuan Pelajar Islam Negeri Sembilan tahun 88 something lah. Dan alhamdulillah persatuan tu hari ini masih aktif dan masih menjalankan kerja-kerja dakwah, alhamdulillah. Dan saya ke sini pula, saya duduk ke Elu Gajah. Saya ni orang ni 9, orang Batu Kikir, orang Sultan Tongah. Menyemondo ke Gadik, duduk di Elu Gajah. Nama saya Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Tu kalau ke Malaysia lah. Kalau ke Arab dia marah hubung Abdul Manaf. Apa sebabnya? Sebab Manaf tu bukan nama Allah. Jadi kita tak boleh letak Abdun ke pangkal dia. Jadi bila di Arab nama saya Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Abdi Manaf ni bukan Abdun sebagai hamba kepada Allah, tetapi Abdi ni sebagai khadam. Tu sebab disebut Abdi Manaf, bukan Abdul Manaf. Dan nama Abdun ni tak boleh disandarkan kepada nama makhluk. Anak saya yang tua nama Abdillah. Jadi saya boleh perkenalkan diri saya
angkat Arab lah, Arab yang biasa, dia akan, saya boleh gunakan Abu Abdullah Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Dia nangak, kalau Arab nangak nama ni dipoluk saya dicium lah. Sebab dia cakap apa? Saya tanya apa sebab? Sebab Arab pun dah tak ada orang pakai nama ni dah. Nama kuno. Nama kuno. Tapi tak apalah, alhamdulillah itulah nama yang ayah saya beri. Dan malam ini saya nak share sikit sebelum Datuk Yusof ni sebagai mufti, Syekh Murtada kita, tuan guru kita, murabbi kita, saya pernah jumpa dia hari Jumaat juga. Masa tu dia dalam keadaan rehat, lapang lah, masa lapang. Jumpa dia, Datuk, Assalamualaikum. Belum saya bercakap ni dia tanya apa hal. Kan dia orang yang cukup selamba. Apa hal? Saya cakap tak ada, saja nak kacau tu. Dia masa itu kes Al-Quran hilang daripada mashaf. Masih ingat? Kan kosong mashaf, ada banyak mashaf yang halayannya kosong. Dia tanya saya, apa pandangan kau? Apa pandangan enta? Saya rasa saya dengan Datuk Syekh ni tak bolehlah nak jawab direct dah, memang kita tak reti kan. Jadi saya banyak berseloroh dalam jawab saya dengan dia. Saya rasa Datuk, ini bukan tanda Al-Quran tu diangkat dari bumi, dan bukan tanda Allah Ta'ala hilangkan Al-Quran. Sebab kalau hilang tu di ulu langit, orang ulu langit boleh datang Haman ambil, tak masalah. Jadi saya rasa bukan tanda Al-Quran tu hilang dan diangkat. Yang sadapnya Datuk Syekh Murtada dengan lemah lembut itu, kita faham, kita kena. Dia cakap itu bukan tanda Al-Quran hilang, betul lah. Tapi yang sebenarnya Al-Quran ni dah hilang lama dari kita. Al-Quran ni dah hilang lama dulu dari kita. Jangan nak tahu. Al-Quran hilang daripada manusia ini. Ini cakap Datuk Syekh Murtada, apabila manusia tidak lagi beramal dengan Al-Quran. Itu yang sebenarnya tanda Allah Ta'ala angkat Al-Quran daripada kita. Al-Quran hilang daripada kita apabila kita tidak lagi beramal dengan Al-Quran. Al-Quran tinggal dalam almari, Al-Quran tinggal dekat masjid, Al-Quran tinggal dalam drawer kat kereta, Al-Quran tinggal dalam laci kat pejabat, dan di situlah Al-Quran. Apabila kita tidak lagi beramal dengan Al-Quran, maka sadarlah itulah sebenarnya tanda Al-Quran diangkat dah daripada kita. Kerana itu masa yang singkat ini saya nak gunakan untuk kita sama-sama mengajak diri kita, pasangan kita, rakan-rakan kita, jiran-jiran kita untuk sama-sama kembali menghayati Al-Quran. Untuk sama-sama kita kembali menghayati Al-Quran. Sebab apa kita tak berapa nak respect dengan Al-Quran? Sebab kita tak kenal Al-Quran. Itu yang menjadi masalah. Kita tak kenal Al-Quran ni. Jadi kita respect kita tu pada level yang rendah. Kalau kita kenal Al-Quran ni betul-betul sebenar-benar Al-Quran, kita akan letakkan Al-Quran tu yang paling tinggi, dan tak ada yang lebih tinggi daripada Al-Quran. Bila seseorang itu mengenal Al-Quran. Sebab apa? Satu-satu tujuan, satu-satu panduan yang ada untuk umat manusia ni, untuk kita hari ni, Al-Quran tu lah. Tambah-tambah lagi kita di zaman fitnah. Zaman di mana yang salah diangkat, dipuja, dimuliakan,
Orang yang bona, yang jujur dihina dan direndahkan. Yang bohong disebarluaskan, yang bona dipadamkan. Itu zaman kita. Zaman ini kita tak ada pilihan lain selain balik pada Al-Quran. Nak balik pada Al-Quran, kono ada azam yang kuat dari hati, kono berguru, kono belajar. Tuan-tuan kat sini, alhamdulillah, saya percaya ramai tuan guru kat sini. Sebab si kenal ya orang-orang kat sini. Salah seorang Datuk Muhammad Husin kan? Ya kan? Ngurusi sini nak? Datuk Muhammad Husin. Tuan guru saya. Datuk Imam, bukan calon-calon orang. Tuan-tuan kena jumpa orang-orang ni, minta belajar. Kalau tak formal pun duduk berburak dengan dia, minum, dengar apa dia cakap. Setiap ucapan dia adalah pengajaran. Confirm. Dia takkan cakap sia-sia. Jadi kita balik kepada berguru, dan nak berguru kena gunakan akal fikiran. Kita jarang-jarang ambil nak guna akal fikiran ni. Biasa kita akan ikut rutin harian kita. Pagi mandi, gosok gigi, minum, lepas tu pergi kono roti canai, kari kambing, lepas tu yang pergi motong, yang pergi ngajar, balik, lepas tu bolo komeh rumah sikit, rumput dah panjang ke apa ke, lepas tu datang masjid, salat maghrib, lepas tu makan, lepas tu salat isyak, lepas tu balik rumah, tengok TV sekejap, tidur. Itu rutin harian kita dan kita tak perlu lagi berfikir. Sebab rutin ini berulang hari-hari, kita tak banyak menggunakan akal kita dalam memahami agama kita. Sehingga kan kita rasakan kita dah cukup faham. Tak boleh macam tu. Sebab ilmu Allah ini maha luas dan kita kena mengaji sentiasa. Nak tak nak kita kena gunakan akal. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala banyak mendesak, mewajibkan kita untuk berfikir. Banyak berfikir. Tengoklah. Sebab itu antara kebanyakan ayat Al-Quran, banyak daripada ayat-ayat Al-Quran lebih berbentuk soalan. Tuan-tuan sendiri dengar dan baca dan faham. Sampai ke ayat alaisallahu biahkamil hakimin. Tidakkah Allah itu hakim yang maha bijaksana? Itu soalan. Bila soalan kena jawab tak? Kena jawab. Kalau kita faham. Bala wa ana bidzalika minasyahidin. Bahkan ya Allah, memang kau tu hakim yang maha bijaksana dan aku menjadi saksi. Itu jawapan. Untuk orang yang tahu. Yang tahu tu mana? Yang belajar. Lagi apa soalan ni? Ada banyak soalan dalam Al-Quran. Soalan satu hal. Doa nabi-nabi, para nabi, ada banyak dalam Al-Quran. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ij'al hadzal baladan amina. Kan doa nabi-nabi semua tu. Bila sampai ke doa nabi-nabi ni, kita ni umat nabi, kenapa tak nak aminkan? Aminkan doa nabi-nabi. Dan ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menuntut untuk kita berfikir. Salah satu afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at
Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah kau tengok macam mana Allah Ta'ala jadikan unta? Jangan nak tengok ustaz, unta tak ada kat sini. Kesoman tak ada unta? Tak ada ustaz. Orang tak ada orang berunta kan? Tak ada. Habis tak payah tengok. Tak payah tengok ustaz. Tak payah tengok. Jangan macam tu. Unta ni kategori binatang ternakan. Ya kan? Jadi kita bukan sekadar wajib tengok unta. Kalau lembu tak pernah tengok. Lembu kan kategori binatang ternakan juga. Jadi boleh ditengok. Boleh tengok lembu. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Kau tak tengok ke macam mana bukit? Aku tetapkan bukit tu jadi pasak untuk bumi-bumi. Tengok bukit tak? Tengok ustaz. Bukit bawah, bukit bintang. Lagi bukit apa? Bukit tinggi. Itulah yang ada yang tahu. Sedangkan Allah Ta'ala perintah kita tengok bukit. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Allah Ta'ala hampakan bumi rata. Empek-empek bondo ni, kita duduk kat tebing tu kita boleh nampak lah. Kita nampak langit, kita nampak bukit, kita nampak padang, dan semuanya Allah Ta'ala minta kita berfikir. Malang ada biasa kita hari-hari dengan bukit, biasa hari-hari kita dengan langit. Jadi kita pun tak berapa nak fikirlah tentang bukit, tentang langit, tentang bumi. Sedangkan itu saranan dan Allah Ta'ala galakkan kita berfikir. Sebab satu-satunya agama yang minta, yang nuntut umat dia jadi umat yang bijak, agama Islam lah. Agama kita ni lah. Islam agama kita ni nak setiap individu kita ni jadi orang yang bijak. Bukan agama ikut-ikut. Kau kena jadi orang yang bijak. Kita kadang-kadang kita boleh perasan bondo ni. Kita tanya budak tadika, apa sebab kau semayang? Mak suruh semayang, ayah suruh semayang. Tanya budak sekolah rendah, apa sebab kau semayang? Mak suruh semayang, ayah suruh semayang. Tanya budak sekolah menengah, apa sebab kau semayang? Ustaz suruh semayang. Tanya orang tua, apa sebab kau semayang? Imam suruh semayang. Kalau dah kita pada level warga emas ini pun tak ada jawapan yang konkret bila ditanya kenapa kau semayang. Kita jawab imam suruh semayang. Takkan saya seorang tak semayang? Rogat tak saya. Tak kena lah tentu. Kalau budak tadika tu boleh terima, budak sekolah rendah boleh terima ni. Kalau orang tua macam kita ni, apa sebab kau semayang, imam suruh semayang, tak sedap lah. Kita kena ada hujah kenapa perlu kita mendirikan solat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kita pegang ini, kita faham ini elok. Jadi barulah kita datang solat. Kita tak dapat tengok unta, kita tengok lembu. Boleh tak tengok lembu? Boleh, sebab dia masih dalam kategori binatang ternakan macam unta. Baik, kita tanya budak tadika, apa beza kamu dengan lembu? Agak-agak apa jawapan budak tadika kan? Lembu empat kaki. Lembu apa? Ada ekor. Lembu ada tanduk. Lembu makan rumput. Okey, kita tanya budak sekolah menengah, apa beza kamu dengan lembu? Lembu ada tanduk, lembu makan rumput, lembu tak pakai baju, lembu tak pergi sekolah. Tanya orang tua. Saya sekarang ni tuan-tuan, bila saya bercakap dengan tuan-tuan, saya bukan merujuk pada sesiapa. Sekarang ni saya nak mengajak semua pandang muhasabah diri sendiri. Dalam masa yang sama saya sebenarnya muhasabah diri saya sendiri.
Kita selama ini lebih banyak mandang orang. Kita lebih banyak komplain orang. Kita lebih banyak nampak salah orang. Dan kita jarang-jarang nak muhasabah, melihat kelemahan, kekurangan diri sendiri. Jadi dari mula tadi sampai ke habis kan, dan setiap kali saya hadir sini, insya-Allah apa yang saya cakap tu bukan menunjukkan pada seseorang, orang lain, tapi lebih banyak kepada diri sendiri. Dan jangan tuan-tuan pula bila kita sebut apa ni, pandang orang tu, joling orang ni, tak usah. Banyaklah berfikir tentang diri sendiri. Ya. Jadi bila kita apa beza kamu dengan lembu pada budak tadika? Tu jawapan. Apa beza kamu dengan lembu pada budak sekolah menengah? Tu jawapan. Kalau ditanya, orang tanya kita, apa beza kau dengan lembu pada usia kita yang macam ni? Saya pun dah tua ni, nampaklah muda sikit. Pada usia yang macam ni kita dapat soalan, apa beza kau dengan lembu? Ada tak jawapan kita yang lain daripada budak tadika, budak sekolah menengah ni? Tak payah jawab. Sendiri fikir dan boleh senyum sendiri. Kalau jawapan kita masih sama. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, jawapan budak tadika, jawapan budak sekolah menengah semua merujuk pada fizikal. Fizikal lembu dan fizikal kita. Lembu 4 kaki, kita 2 kaki. Lembu makan rumput, kita makan nasi. Lembu ada ekor, kita tak ada ekor. Lembu ada tanduk, kita tak ada tanduk. Yang sebenar, apabila kita renungkan elok-elok, fizikal ini, sifat-sifat fizikal ini tidak akan membezakan manusia dengan haiwan. Tidak akan membezakan manusia dengan haiwan. Sebab apa? Hujah dia. Sebab sebelum kita berjalan, kita menyerap. Sebelum menyerap, kita merangkak. Masa merangkak, kita guna kaki empek. Bila boleh bangun, baru 2 kaki. Lepas tu baru kita rasa hebat, kita rasa handal, kita pergi race tengah jalan, kita patut motor 2 tayar, kita pakai 1 tayar ya, menyongket depan pum, langgar lembu. Patah kaki. Masa tu doktor bagi kita tungkek. Tungkek tu 4 batang. Kaki kita masa tu berapa? Dah 6. Dan lembu pula, walaupun kita tahu dia 4 kaki, bila ada rambutan kat pagar rumah kita, dia nak ambil rambutan tu, dia letak kaki 2 depan tu atas pagar, lepas tu dia capai dengan muncung dia rambutan, iya kan? Jadi pada masa tu, lembu tu berapa kaki? 2 kaki. Fizikal tidak akan membezakan kita dengan haiwan. Jadi apa yang sebenar yang membezakan kita dengan haiwan? Kita kena melihat, mengkaji hakikat ciptaan manusia dan hakikat ciptaan Allah Ta'ala ciptakan haiwan. Tak buka lagi kan? Ini seekor lembu. Kepala, perut, ekor. Kat kepala, dalam kepala otak. Otak itulah dia punya akal. Dalam perut ni, segala yang dia makan diisi kat situ. Perut ni nafsu. Dekat ekor ada kemaluan dia, syahwat. Allah Ta'ala jadikan lembu, unta, anjing, kucing, apa saja binatang ternakan, antara akal, nafsu dan syahwatnya Allah Ta'ala jadikan satu level. Apabila kejadiannya satu level, lembu pulang petang dia jumpa apple merah. Lembu boleh tanya akal dia, boleh makan. Kau tak benarlah ni? Dia boleh tanya akal dia. Mana lembu ada akal ustaz? Siapa cakap lembu tak ada akal? itu budak sekolah rendah tu. Lembu mana ada akal? Okey, kita buktikan. Kita boleh batu-batu letak dalam kandang lembu. Agak-agak berapa lama lembu akan habiskan batu-batu ni?
Sebulan, 2 bulan, setahun, lembu tak usik pun betul-betul. Kita beli kangkung sikit, seguni, letak dalam kandang lembu. Agak-agak berapa lama lembu akan habiskan? Tak sampai setengah jam. Jadi lembu tahu tak apa yang dia boleh makan, apa yang dia tak boleh makan? Lembu tahu. Jadi mana lembu ada? Akan. Cuma lembu tak sekolah macam kita. Kalau lembu sekolah, entah lebih pandai entah apa. Ya kan? Sama lah macam anjing. Anjing bila disekolahkan, kan dia oleh hebat. Jadi manusia kena gunakan khidmat anjing untuk menjajak sesuatu yang manusia tak boleh jajak. Itu sebab ke airport kita, walaupun macam mana bonci, macam itulah anjing. Lalu catback itu. Ya kan? Jadi binatang bila disekolahkan, dia lebih bijak. Lembu cuma tak sekolah. Jadi dia taklah berapa bijak, tapi taklah katakan dia sampai tak reti apa yang dia nak makan. Jadi lembu pun ada akal dia untuk memilih mana yang boleh makan, mana yang tak boleh makan. Cuma lembu boleh pula tanya ke nafsu dia, "Oi, wangi mulalah ni apple merah, wangi kan?" Lapun. Dan dia boleh tanya pada syahwat dia, "Belasah ajalah. Perut lapar, janji makan." Lembu berdosa tak? Lembu tak berdosa. Sebab antara akal, nafsu dan syahwat dia satu level. Berbeza dengan kita manusia, hakikat kejadian Allah Ta'ala jadikan akal kepala paling tinggi, kemudian perut, dan kemudian syahwat. Syahwat pada kedudukan yang paling rendah. Malangnya manusia, terutama kita orang Melayu ni, dididik dari kecil, tepuk dada, tanya selera. Selera tu apa? Nafsu. Dan lebih banyak di kalangan kita ikut syahwat. Saya tak ada set. Okey, tak apa. Kita sendiri tahu diri kita macam mana. Kita jumpa RM10 dekat tangga, dengan senang hati, dengan rela hati, kita ambil duit tu, kita masuk, sama ada kita masuk dalam peti masjid ataupun kita sorah ke imam. Kalau jumpa 3 bandel duit 100, 3 ikat kat tangga tak berikat, agak-agak macam mana? Belum tahu ni. Duit 100, not 100, baru keluar dari bank, berikat ni 3 bandel. Berapa puluh ribu? Bodoh-bodoh 30,000. Kita jumpa, tak ada orang masa tu. Macam mana? Boleh ambil masuk dalam peti? Atau boleh ambil beri ke imam? Kalau boleh macam tu, saya salut. Hendak tu. Kita akan lebih cenderung untuk ambil. Sebab sosak. Semua sosak. Konon lebih kepi ni. Saya sebenarnya sejak bulan 3 tak keluar kuliah ni. Dah rasa sedap pula di rumah. Hari ni konon kuliah dah kelang kabut. Kita pun berpotensi untuk ambil benda tu. Kalau kita tak faham siapa diri kita. Allah Ta'ala jadikan akal paling tinggi memberi isyarat, memberi satu petunjuk bahawa orang atau manusia ini mesti merujuk pada akal dalam setiap tindakan. Mesti merujuk pada akal. Jangan ikut sadar hati. Sebab berbeza tempat rujukan akan berbeza tindakan, berbeza tindakan akan berbeza hasil. Contoh, duit tadi dah. Orang yang merujuk pada akal, dia akan bertanya duit siapa pula yang cuci. Sebab dia tahu, akal dia tahu duit tak terbang. Mesti ada orang yang cuci. Bila akal mengatakan duit orang cuci, dia dah mengaku dengan sendiri bukan duit dia. Jadi dia ambil duit ni, bagi ke Tuan Imam. Tuan Imam, saya
sembahyang asar tadi, jumpa ni dekat tangga. Tak tahu siapa, tak ada orang lain kat situ. Tuan Imam ambil apa whiteboard, tulis siapa yang ada kehilangan duit sila kontak Imam gini-gini nombor-nombor. Akhir orang tu telefon dapat balik duit dia. Merujuk pada akal, tindakan dia baik, hasil dia baik. Orang yang merujuk pada nafsu, second level. Tadi akal, nafsu. Orang yang merujuk pada nafsu, joki dan ni. Kan kalau dia tak ambil pun rosak je duit ni. Ambil. Dia ambil duit haram, dia makan duit haram. Dia beri keluarga dia duit haram. Dah berbeza tindakan, berbeza hasil. Orang yang merujuk syahwat macam mana? Cuti dan 3 minggu. Kalau motong tak payah motong 3 minggu. Kono lah yang kerja sendiri kan. Tapi kerja dah seminggu. Tak jumpa kan masjid dah. Cari kat rumah pun tak ada. Entah, abang kau keluar dah 3 minggu tak balik-balik. Mana nak cari dia? Bali. Genting Highland. Itulah tempat-tempat yang saya tahu pun. Banyak di tempat lain saya tak tahu. Bali. Dia ambil duit haram, dia makan duit haram, dia buat kerja haram dengan duit haram. Nampak tak perbezaan? Beza rujuk, beza tindakan, beza hasil. Merujuk pada akal lain, merujuk pada nafsu lain, merujuk pada syahwat lain. Dan kita dah diajar macam tu, tepuk dada, tanya selera. Selera ni nafsu kan. Dan lebih ramai lagi orang yang merujuk syahwat. Okey. Mana ada Ustaz? Apa pula tak ada Cuba tengok ayat Quran surah Al-Mulk, ayat saya tak ingat ayat berapa. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Sama tak orang yang berjalan kepala ke bawah dengan orang yang berjalan betul? Mana nak sama Ustaz? Memanglah tu sebab Allah Ta'ala tanya sama ke tak? Tak sama dah. Memang tak sama. Persoalannya sekarang ni, ada tak orang sini berjalan ke bawah? Orang Karya Masjid ni lah, ada jalan ke bawah? Nah, ya saya jumpa tu. Orang Seremban tu, ada jumpa tak? Saya rasa saya bercakap santai je rasa. Tuan-tuan serius benar. Orang Seremban ada jalan ke bawah? Tak ada kan? Tak ada. Kita naik ke lumpur, ada orang jalan ke bawah? Ada jumpa? Tak ada. Kita pergi Amerika, ada orang jalan ke bawah? Tak ada. Kita ke Mekah, ada jumpa orang jalan ke bawah? Tak ada. Kalau tak ada, apa punca Allah Ta'ala tanya? Kan kena balik ke akal juga, kena belajar juga. Allah Ta'ala tak tanya bondo-bondo yang sia-sia. Adakah spesies orang yang berjalan kepada ke bawah ini tidak wujud langsung, atau kita tak kenal spesies ni? Mana lebih nasabah? Tak wujud ke tak kenal? Kita tengok siapa yang berjalan kepala ke bawah. Allah Ta'ala jadikan kita, hakikat kejadian dia, kepala, perut, nafsu, syahwat. Dalam kepala akal, dalam perut tu nafsu, dekat kemaluan syahwat. Allah Ta'ala ajar, Nabi ajar rujuk pada akal. Tapi ramai rujuk pada nafsu, dan lebih ramai merujuk pada syahwat. Orang yang meletakkan rujukan pertama dia akal, makna orang tu berada pada jalan yang betul. Sebab itulah hakikat kejadian Allah Ta'ala jadikan kita. Orang yang merujuk pada nafsu,
Dia dah jalan, tak tahu nak cakap jalan ke mana, jalan perut ke depan lah kot. Sebab dia dah melanggar hakikat kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih ramai merujuk pada syahwat. Bila merujuk pada syahwat, bererti meletakkan kedudukan syahwat paling tinggi dan meletakkan kedudukan akal tak berguna. Bawahlah duduk. Bila duduk bawah ni, orang ni walaupun dia berjalan dengan kaki, hakikatnya Allah Ta'ala katakan dia berjalan kaki ke bawah. Dia berjalan kepala ke bawah. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi. Itulah spesies manusia yang berjalan kepala ke bawah. Walaupun kita nampak zahir berjalan sama macam kita. Ramai tak ke Mekah? Ramai tak ke Amerika? Melampuh. Ramai tak ke Kuala Lumpur? Melambat. Ramai tak ke Seremban? Hampir semua kan? Ramai tak ke Keria ni? Ramai tak ramai. Dah kona. Tapi jangan pula bila kona macam awal saya cakap tadi, saya ulang balik. Jangan cop ke orang. Cop ke diri kita sendiri ni Kita ni tengok, kita rujuk akal ke tidak? Ataupun kita lebih suka rujuk nafsu, atau kita lebih suka rujuk syahwat? Kalaulah kita sebelum ni lebih banyak merujuk pada syahwat, tak payah cakap ke orang, Allah Ta'ala tahu. Taubat, surrender. Tak ada kita yang tak salah dah. Semua kita salah. Cuma salah itu sendiri pun akan menjadi rahmat apabila kita tahu nak bertindak macam mana. Salah semua Bani Adam ini khata. Kullu Bani Adam khata'un. Setiap Bani Adam ini bersalah. Tapi macam mana Allah Ta'ala nak? Dan jangan anggap itu balak dari Allah. Ianya juga merupakan rahmat apabila kita sedar apa yang patut kita buat apabila melakukan, setiap kali melakukan kesalahan. Kita sedar kita salah, kita kena bertaubat. Itu yang Allah Ta'ala nak. Allah Ta'ala nak dengar taubat tu. Bukan Allah Ta'ala nak tengok mana salah kita tu. Allah Ta'ala nak dengar kita bertaubat ke tidak. Bila kita taubat, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa dia sama macam orang yang tidak berdosa. At-taibu habibur rahman. Orang yang bertaubat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Punca apa tadi? Punca dosa. Tapi sedar diri. Jadi dia bertaubat. Dek taubat itulah Allah Ta'ala kasih pada kita. Punca daripada dosa. Sebab itu Syekh Ibn Athaillah Sakandari dalam kitab dia Al-Hikam menyebutkan, lupa dah. Dia bila nak petik tu lupa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada kalanya Allah Ta'ala bukakan kita pintu taat. Saya bagi mafhum dulu. Mudah-mudahan kau ingat dah. Ada kalanya, kadang-kadang Allah Ta'ala bukakan kita pintu taat dan Allah Ta'ala tak buka pun untuk kita pintu kabul. Allah Ta'ala buka pintu taat. Kita salat, kita puasa, kita haji, kita baca Quran, kita sedekah. Allah Ta'ala tak buka pintu kabul. Jadi semua yang kita buat tertolak. Wa rubbama qada 'alaika bi dhanbin fa kana sababan fil wusul. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala bukakan kita satu, Allah Ta'ala qadakan kita dengan satu dosa, dan dosa itu menjadi punca untuk kita sampai kepada Allah. Rubbama qada 'alaika
bizambin fakana sababan fil wusul. Rubbama fataha laka babal ta'ah wa ma fataha laka babal qabul wa rubbama qada alayka bizambin fakana sababan fil wusul. Kadang-kadang Allah Ta'ala bukakan pintu ta'at, tapi Allah Ta'ala tak buka pintu qabul. Na'udzubillah. Kita harapkan setiap amalan kita Allah Ta'ala terima. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala takdirkan kita dengan satu dosa, tapi dosa itu membawa kita hampir dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila setiap dosa yang kita buat, kita lapik secopek mungkin dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sengaja ustaz, istighfar. Tak sengaja ustaz, istighfar. Kalau 2 kali ustaz, istighfar 2 kali. Kalau saja ulang 3 kali ustaz, istighfar 4 kali. Kalau 1000 kali ustaz, istighfar 1000 kali. Sebab itu kita minta ampun dengan Allah dari perbuatan yang kita sengaja dan kita tak sengaja, yang kita tahu dan kita tak tahu. Kan ada doa tu melambat-lambat semua. Jadi kita kena istighfar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita dan Allah Ta'ala terima istighfar itu sebagai amalan soleh yang boleh kita buat. Jadi dah berbeza. Kita dah nampak dah perbezaan. Kalau lembu boleh merujuk pada akal, nafsu dan syahwat, dan lembu tak berdosa, manusia tak boleh macam tu. Apabila kita berjaya melakukan merujuk hanya pada akal, barulah Allah Ta'ala angkat darjat kita lebih tinggi daripada lembu. Yalah. Sebab Allah Ta'ala kata, kamathaluhum kamathalil himari yahmilu asfara. Orang yang diberikan kitab Al-Quran tapi wek tak reti dah, wek tak tahu ya, tak pernah fikir, tak pernah belajar, tak tahu pun baca. Dia bawa kitab Al-Quran sama macam unta bawa kitab-kitab yang besar, tapi unta tu tak pernah tahu apa yang dia bawa. Kan sama dia. Sebab itu amat penting untuk kita semua menanamkan satu azam dalam diri kita untuk kembali belajar, menghayati, memahami, mengamalkan Al-Quran. Itu yang kita ada ini. Tak ada lagi dah. Naram Nabi tak ada lagi. Jadi yang ada kat kita hari ini Al-Quran. Carilah guru. Tak tahu baca, belajarlah baca. Tak kira alif, ba, ta, sa, belajarlah. Sebab apa untung orang belajar ni? Tahu tak untung orang belajar? Tuan-tuan datang malam ni, untung, jangan tak tahu. Sebab apa? Sebab seluruh yang ada di langit dan di bumi berdoa dan beristighfar untuk kita semua yang dah di dalam majlis ilmu. Sampailah ke ikan-ikan dalam air. Allah Ta'ala sayangnya ke kita. Datang duduk ya, monong ya dengar. Kuliah 45 minit, lolap setengah jam. Tak apa. Tak apa. Tapi Allah Ta'ala bagi rahmat. Semua yang di langit dan di bumi, malah binatang dalam air berdoa untuk orang yang hadir dalam majlis ilmu. Itu tanda kena berhenti ke tak? Saya kena berhenti ke nak sambung? Saya tak tahu kat sini macam mana. Tu baru muka dimah baru tu. Lazim tuan? Berhenti. Berhenti ya. InsyaAllah. Saya harapkan apa yang dapat kita share pada malam ini memberi manfaat untuk kita dan membuka kembali akal kita, hati kita untuk berlapang dada
kembali menghadap Tok Guru mengaji Al-Quran. Tak apa dah tuan, alih bata lah. Saya kat Sorting ada satu grup belajar dari alif bata, dan bulan lepas alhamdulillah khatam. Ada dekat 15 orang. Start dari alif bata tuan. Memang betul huruf betul. Sekarang boleh baca dan khatam. Bulan lepas dia khatam. Kita nak mula macam tu tak apa, mulalah. Jangan malu-malu. Sebab kita satu-satu syafaat yang boleh kita harapkan dalam kubur ni lah dia bondo Al-Quran. Kalau nak taurang, nak lapang dalam kubur, ni lah dia bondo Kalau nak batu jalan kita, batu hakikat kita, batu iman kita, ni lah dia bondo Jadi nak tak nak, kita tak ada pilihan untuk sama-sama belajar dan mengaji Al-Quran. Tak kisah dari level mana pun kita nak belajar, belajar. Guru mana pun kita nak belajar, belajar. Mudah-mudahan dengan itu. Itu dah berhenti itu tu. Ya, mudah-mudahan dengan itu Allah Ta'ala membukakan kita pintu rahmat, pintu redha pada kita sebagai hamba-Nya. Dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan orang yang belajar. Sebab orang belajar ni Allah Ta'ala tak marah. Tengah belajar, tak tahu. Jadi belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mematikan kita dalam beriman, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa nuri 'arsyi sayyidina wa nabiyyina wa syafiina Muhammad wa ala alihi washabihi barik wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, tinggi suara saya, kasar bahasa saya minta maaf banyak-banyak. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.